Nak Yang tanya boleh boleh, nak jawab belum tentu. Yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang saya tak boleh jawab, wallahu a'lamu bissawab. Belum ada soalan, Baik, tak apa. Kalau ada, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidur Rasul. Jadi Ustaz nak minta penerangan lah berkaitan dengan soalan tersebut. Okay. Terima kasih atas soalan. Soalan yang kedua kalau ada. Dia biasanya tak ada orang mula. Kalau ada orang mula, ada lepas tu. Ada. Betul saya kata. Terus. Dah boleh. Soalan saya tentang sifat 20 yang Ustaz sebutkan tadi. Adakah kita boleh pegang pada 20 sifat 20 tu? Walaupun benda tu tak apa Ustaz kata tak apa sahih. Bolehkah kita pegang pada sifat yang 20 tu? Yang macam mana yang diajar oleh tok-tok guru di kampung dulu-dulu tu. Sebagai permulaan. Apa hukum kalau kita pegang lah. Ya, kalau tak mau pegang apa hukum, kalau pegang apa hukum. Apa hukum? Okay, lebih kurang macam itulah. Okay. Terima kasih kepada soalan. Soalan yang ketiga. Ya, silakan Ustaz. Ustaz Najdi. Ustaz Amin. Ustaz Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Datuk yang dimuliakan, saya ada satu soalan tentang permasalahan hal adadu asma'illah mahsurah. Yang saya ketahui berdasarkan apa yang dipelajari, Ibn Hazm ada menyebutkan 99 berdasarkan hadis inna lillahi tis'atan wa tis'in. Tapi ulama-ulama lain ada yang menjelaskan antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata laisat mahsurah, 99 sahaja. Dan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia ada menyebutkan, dia seumpama kita mengatakan kita ada RM1,000, seorang mengatakan saya ada RM1,000 yang saya sediakan untuk sedekah umpamanya, tapi tak berhenti, dia tidak memiliki lebih pada RM1,000. Maksudnya dia ada yang lain, dan mereka berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang panjang, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak wa 'allamtahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik, sampai hadis sampai habislah. Minta penjelasan Datuk tentang itu. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz atas soalan. Boleh saya tutup di sini ya? Boleh? Sebab biasanya 3 ni jamak ni banyaklah. Doktor Datuk nak buka lagi, Doktor? Buka lagi ya? Okay. Kalau saya tak bagi, tapi dah Datuk bagi, saya bagi ya. Sebab 3. Tuan-tuan lambat sikit lah makan bihun, tak apa no? Tak apa, baik. Silakan puan. Silakan Ustazah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebut apa yang SAPPS susun macam mana? Baik bunyi. Okey, yang kedua, solat 5 waktu. Kalau kafar kami yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan.
Yang keempat mengeluarkan zakat. Yang kelima menunaikan haji. Tapi bila kelas agama petang, dia punya buku pertama syahadah, kedua solat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Jadi kami bila nak mengajar jadi akan timbul masalah bila kita mesti bila soalan-soalan kita nak benda tu disusun. Jadi macam mana kita nak terangkan ustaz kepada anak murid macam mana susunan dia sepatutnya. Yang bertukar itu adalah zakat dan Zakat dengan puasa. puasa. Okey, baik, terima kasih. Okey, sekian, Soalan terima yang keempat, yang kelima tadi ustaz kita. Soalan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, pertama kami berkenaan dengan akidah kita tadi. Pertama kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiganya pegangan Sahabat. sahabat. Sahabat dah termasuk dengan ulama. Ijma' ulama itu termasuk dengan sahabat. Itu soalan. Soalan dia macam mana? Tolong kuat sikit ustaz. Masalah dia yang pegangan sahabat. Al-Quran, Al-Quran, Sunnah Sunnah, Nabi. Yang ketiga, sahabat. Ya. sahabat. Sahabat itu termasuk dengan ulama, ijma' ulama ya. Ijma' ulama. Ya. Terima kasih. Kita bagi peluang kepada yang berbahagia Datuk Khairul Bakti Doktor untuk menjawab soalan yang pertama dahulu berkaitan dengan Maulid Nabi SAW, iaitulah berkaitan dengan Nur Muhammad lebih tinggi daripada Arash Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tak pernah dengar, inilah kali pertama anda dengar kata Nur Muhammad tu lebih tinggi daripada Arash. Arash ni, kedudukan Arash, dia di antara tinggi dengan rendah. Yang paling tinggi nisbah kita di bumi ini Arash. Yang paling rendah nisbah penduduk langit Arash. Itu kedudukan Arash. Arash ni sekarang ni ataupun sejak Arash diciptakan oleh Allah sampai ke hari kiamat, dia ditanggung oleh 4 orang para malaikat. Dan bila tiba hari kiamat nanti, mereka akan ditambah sekali ganda 8 orang. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. 8 orang malaikat. Dalam hadis juga ada disebut Arash, nisbah Arash dengan bumi ini bagaikan cincin di tengah padang. Bumi ini macam cincin, Arash tu macam padang luasnya. Jadi tak beberapa kali ganda, wallahu a'lam. Itu gambaran yang kita dapat mengenai Arash. Nur Muhammad, wallahu a'lam, saya tak pernah dengar dan saya tak tahu. Wallahu a'lam. Yang saya tahu sebutan Nur Muhammad ni datang daripada golongan Wahdatul Wujud. Nak cerita pasal Wahdatul Wujud tu panjang cerita. Ambil kuliah 1, kuliah 2, kuliah baru nak habis. Jadi setakat isyarat begitulah. Baik, kita terus dengan soalan yang kedua berkaitan dengan sifat 20. Adakah boleh dipegang ataupun kalau siapa yang tak pegang, apa hukum dia? Siapa yang pegang, apa pula hukum dia? Silakan Datuk. Sifat 20 ni boleh pegang, setengah-setengahnya boleh pegang. Tak semuanya, makna tak cukup 20 lah. Pengasas sifat 20 ialah Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia pada mulanya Mu'tazilah. Dia pada mulanya dia percaya sifat yang perlu disabitkan kepada Allah hanya satu saja, sifat wujud. Kemudian bergerak kepada menyifatkan Allah dengan 5 sifat salbiyah yang kita sebut tadi. Dan tambah dengan 7 sifat ma'ani. Bermakna Abul Hasan Al-Ash'ari setelah keluar, dia berpisah dengan Mu'tazilah. Dia mengisbatkan 13 sifat kepada Allah. Walaupun sifat salbiyah sebenarnya bukan mengisbat tetapi menafikan lawan sifat. Macam kita sebut tadi. Sampai dia mati, dia masih 13. Masih 13. Yang jadi 20 tu setelah beberapa kurun yang ke-9 Hijrah. Kurun yang ke-9 Hijrah. Hampir
800 tahun setelah berlakunya peristiwa hijrah, barulah datang Abu Yusuf As-Sanusi daripada Libya, datang dalam Matan Ummul Barahim, mengisbatkan 7 lagi sifat maknawiyah, menjadikan jumlah 20 sifat. Itu kronologi sejarah bagaimana tercetusnya idea sifat 20. Jadi di zaman Abul Hasan Al-Ash'ari masih hidup, dia hanya berpegang kepada 13 sifat. Dan sebelum dia meninggal dunia, dia mengarang sebuah kitab Al-Ibanah. Dalam Al-Ibanah, dia kembali ke pangkuan mazhab salaf, makna salafus salih di kalangan sahabat tabi'in, tabi'in. Mereka berpegang kepada menyifatkan Allah seberapa banyak sifat yang Allah sifatkan kepada diri dia, dan seberapa banyak sifat yang Nabi sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, kita yakin dan kita faham seadanya. Maksud seadanya, maknanya kita tidak berlebih-lebih. Kita tidak menakwilkan sifat-sifat Allah seolah-olah kita lebih arif daripada Allah untuk menyifatkan Allah. Ini mustahil. Begitu juga kita tidak menakwilkan sifat-sifat yang Nabi menyifatkan Allah, seperti sifat nuzul. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan Allah turun ke langit dunia apabila tiba sepertiga akhir malam. Bertanyakan siapa yang nak minta ampun, aku ampunkan. Siapa yang nak mohon doa apa-apa, aku kurniakan. Jadi sifat nuzul yang Nabi sifatkan kepada Allah, kita menerima seadanya. Kita tidak menafsirkan mengikut tafsiran, andaian, akal, fikiran. Wallahu alam, kita tak tahu. Yang kita tahu, nuzul kalau dinisbahkan kepada makhluk, makhluk turun dari atas ke bawah. Adakah Tuhan turun dari atas ke bawah? Wallahu alam, kita tak tahu. Itu tidak dimaklumkan kepada kita. Maknanya kita percaya dan yakin sekadar apa yang diceritakan kepada kita, tidak lebih daripada itu. Boleh? Dalam sifat 20 ni sifat qidam tidak ada hadis, tidak ada Quran, tidak ada ayat daripada Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih yang menyifatkan Allah dengan sifat qidam. Jadi yang tu tak percaya pun tak apa. Nampak tak? Dah tak cukup 20 dah. 19. Tu tak rongkai hak lain-lain lagi. Nanti kalau kita rongkai hak lain-lain lagi panjang lagi cerita. Panjang cerita lagi. Sebab tu saya kata tadi, kita boleh percaya setengah-setengahnya dan yang lain kena perbetul semula. Kena perbetul semula. Maknanya kuliah hari ni tak boleh berhenti dekat ni je lah. Kena sambung lagi. InsyaAllah. InsyaAllah kita cadangkan kepada yang berbahagia Dr. Hazman untuk buat lagi lah. Kerap insyaAllah. Okey. Sesi diskusi. Untuk soalan yang ketiga, berkaitan dengan jumlah nama Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah pun disoalkan oleh Ustaz Khairul Amin berkaitan dengan pandangan Imam An-Nawawi ghair makhsurah, pandangan Ibn Utsaimin, dan ada lagi nama-nama ulama yang telah pun disebutkan. Apa pandangan Datuk Doktor berkaitan dengan ulama-ulama yang telah pun menyatakan jumlah nama Allah Subhanahu wa taala? Ya, 99 itu ghair maqsudah. Ghair maqsurah ala 99 nama isman. Tetapi untuk mengisi 99 tu sampai ke hari ini belum ada yang betul-betul berjaya. Semuanya masih berdasarkan pada ijtihad masing-masing. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ada menyatakan tentang perbahasan para ulama akidah, ulama hadis dan lain-lain tentang maksud 99 itu tadi kepada nama-nama yang berkenaan yang sabit melalui Al-Quran. Anda kata tadi 85 nama yang sabit melalui hadis-hadis yang sahih dalam sekitar tak sampai 90, 89 gitu. Dan jika diambil kira daripada hadis yang tidak sahih melebihi 125 nama. Itu apa yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari.
Setelah mengambil kira pandangan-pandangan daripada berbagai-bagai sumber, wallahu alam, ana dapati ada 17 nama daripada 99 yang kita sedia maklum daripada riwayat At-Tirmizi dan juga riwayat At-Tabarani, perlu dikeluarkan daripada senarai dan digantikan dengan senarai yang baru, 17 nama yang baru. Yang baru bukan baru kita cipta, baru kita dapat kesan daripada beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi yang sahih, maka jumlahnya akan jadi genap 99. Jadi 99 ghair maqsurah. Memang itu betul. Dan sekurang-kurangnya 99. Sekurang-kurangnya nama ataupun jumlah itu ada dinyatakan secara jelas dalam riwayat Abu Hurairah. Hadis riwayat Abu Hurairah adalah sahih. Inna lillahi 99 isman man hafizaha dakhala al-jannah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jazak. Seterusnya soalan yang keempat berkaitan dengan susunan rukun Islam, iaitu susunan yang ketiga dan keempat, iaitulah yang biasa kita dengar, berpuasa di bulan Ramadan. Seterusnya yang keempat zakat, yang sekolah agama petang perlis, yang ketiga iaitulah mengeluarkan zakat, dan yang keempat itulah berpuasa di bulan Ramadan. Diminta Ustaz untuk bagi susunan yang mana yang lebih tepat. Dua-dua susunan itu betul. Dua-dua susunan itu betul berdasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih. Ada riwayat yang mendahulukan zakat, ada riwayat yang mendahulukan puasa. Kedua-duanya sahih, kedua-duanya sahih. Betul. Tak sepatutnya menimbulkan masalah. Kedua-duanya betul. Boleh? Soalan kita tu kena pintar sebab kedua-dua jawapan tu betul. Ya. Soalan tu kena pintar. Tak ada, tak ada. Ya. Okey, terima kasih kepada Bapak Doktor di atas soalan yang keempat. Dan soalan yang terakhir berkaitan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitulah Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, dan yang ketiga iaitulah sahabah Rasulullah SAW, yang mana adakah ijma' ulama' juga termasuk dalam kalangan sahabah? Ijma' ulama' termasuk di kalangan sahabat. Sahabat juga pernah berlaku ijma' sesama mereka. Dan ijma' yang paling awal berlaku dalam sejarah kita umat Nabi Muhammad ialah ijma' para sahabat mengenai sembahyang Jumaat. Pada hari Jumaat kita difardukan sama jumlahnya 5 waktu termasuk Jumaat. Termasuk Jumaat. Ini ijma' yang pertama berlaku dalam sejarah kita umat Islam. Di mana sembahyang Jumaat mula dilaksanakan apabila Nabi datang hijrah ke Madinah. Semasa dalam perjalanan daripada Quba ke Madinah, tibanya waktu sembahyang Jumaat, dan sampai ke hari ini solat Jumaat telah difardukan. Walaupun hari Jumaat kita sembahyang Jumaat masih dikira 5 waktu. Maknanya zuhur bagi mereka yang sembahyang Jumaat tak payah sembahyang zuhur lagi dah. Bagi mereka yang tak sembahyang Jumaat, dia kena sembahyang zuhur. Sebab jumlah dia masih 5 waktu. Boleh? Yang tu kan maksud dia ataupun lain? Ustaz ada maksud yang lain ke daripada soalan tu? Assalamualaikum. Cuma kita kata ijma' ulama' dan qiyas kan. Jadi ulama' kita nak berpandukan kepada selain daripada Quran, hadis, sahabat dan ijma' ulama' dan qiyas. Kan? Itu kaitan daripada Al-Quran juga. Jadi pencerahan tu daripada ulama' dan qiyas untuk kita ikut.
Ya. Jadi kalau kita tak ikut dengan ulama, mana kata kita ketinggalan lah. Kita Ya, tinggal ulama. Jadi kita ambil Quran dan hadis terus. Direct. Ya. Jadi hubungan kita dengan ulama tak ada. Oh. Jadi itu kita makna kita dah tersimpang bagi saya lah. Ya. Tersimpang ni jadi ibarat kalau kita orang kampung ni main menyala kan. Kalau kita pegang pucuk jala tu dia dah merangkumi semua dah. Bagi saya lah. Okey. Kalau kita tinggal ulama makna kita dah terputus dah. Kan? Maksudnya lain. Kepala. Okey. Okay, minta Datuk Okey. terus ulas. Jadi Tuan Haji maksud sumber hukum hakam syarak. Sumber hukum hakam syarak ni bermula daripada Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, kemudian ijma' ulama, kemudian istishab. Ini muttafaq alaih. Ini dipersetujui oleh ramai jumhur ulama setuju tanpa sebarang bantahan. Sumber hukum hakam syarak bermula daripada Quran, hadis Nabi, ijma' ulama dan istishab. Empat ni. Yang mukhtalaf fi selain daripada empat ni termasuk qiyas. Qiyas mukhtalaf fi maknanya tak sepakat ulama menggunakan qiyas sebagai sumber hukum. Imam Malik mempersoalkan banyak kes berkaitan dengan hukum hakam syarak yang bersandarkan kepada qiyas. Begitu juga dengan masalih mursalah dan uruf dan lain-lain lagi. Jadi kedudukan ijma' ulama, dia kita tidak boleh berijtihad kalau sudah berlaku ijma'. Dan ijma' ni ijma' keseluruhan umat. Mana ahli ilmu di kalangan umat Islam satu-satu masa bila sepakat tak boleh lagi nak rongkai ijma' tu. Tak boleh lagi dah. Dia memang kekal untuk selama-lamanya. Itu kedudukan ijma'. Menyalahi ijma', ada ulama kita kata kafir. Menolak ijma', hukum yang telah mencapai ijma' di kalangan umat dikira terkeluar daripada Islam. Berat. Apa dalam Al-Quran ada terlupa pula dah. Di ayat dia wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabila ghairal mu'minin. Ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Berdasarkan kepada ayat ini, ulama-ulama kita kata menyalahi ijma' adalah kafir. Ada sebahagian di kalangan ulama kata tidak. Wallahu alam, dalil menyebelahi yang mengatakan menyalahi ijma' adalah kafir. Boleh itu. Menyalahi hukum yang dicapai daripada ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran yang berdasarkan kepada ijtihad mereka-mereka yang berkenaan tetapi tidak mencapai kata sepakat, ini tidak memberi apa-apa kesan. Sesiapa pun boleh berijtihad kalau dia mencapai syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, dia boleh berijtihad. Berijtihad sebenarnya ada banyak peringkat. Ada peringkat yang paling rendah. Paling rendah ni kita semua ni dalam dewan ni semuanya mujtahid belaka. Setelah kita diberi mandat oleh ibu kita boleh masuk bilik ayak seorang-seorang. Sebelum tu kita nak masuk bilik ayak kena masuk dengan mak kita. Mak kita duk cuci setiap kali kita qada hajat, sama ada kencing ataupun berak, kita
Bergantung kepada ijtihad mak kita. Dia basuh-basuh, dia kata cuci dah. Okey. Okey. Ijtihad mengatakan tu dah suci dan memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh syarak, memungkinkan kita beribadah dengan dia. Kita nak semayang, kena nak semayang dah apa begitu gini. Okey. Setelah kita mencapai tahap mak kita dah bagi mandat kat kita boleh masuk bilik ayak seorang-seorang, hang basuh berak sendiri, hang basuh kencing sendiri, kita mula berijtihad. Sehinggalah kita dewasa menjadi insan yang mukallaf, maka mandat tadi tetap berterusan. Kita tak payah keluar bilik ayak tanya ni macam mana dah ni hak tadi ni. Tak. Setiap orang kena ijtihad dengan masalah dia sendiri. Dan bila kita ijtihad suci, padahal tak cuci, mana nak nampak kita duduk di bawah. Bahagian bawah tu tak boleh nampak. Mungkin ada sikit-sikit sakit bagi di sana sini. Wallahu alam. Ijtihad kita tu silap. Kita sangka kata dah cuci, dah betul elok dah. Allah akan ampun. Mudah-mudahan Allah ampunlah. Kita tak sengaja nak berijtihad benda yang tak betul. Kita berijtihad berdasarkan pada perasaan dan pengetahuan kita, itu dah cukup suci dah. Maka kita lepas tu kita ambil wudu, kita semayang dan sebagainya. Kita semayang bila kita angkat takbiratul ihram, kita berijtihad sebenarnya. Adakah takbir kita tu sah dah? Kita rasa sah dah tu. Okey dah tu. Yang duk kata tak sah tu, dia jadi waswas. Penyakit waswas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan yang bernama Al-Khannas, setan ni selalu mewaswaskan kita. Tapi peliknya tu, dia mewaswaskan ketika takbir. Ketika sujud tak was-was pun sekali ya. Tak ada sujud 4-5 kali. Dah. Ijtihad juga kita. Ijtihad juga. Kita rasa sujud kita tu, hak itulah yang paling baik sekali. Rokok kita, rokok itulah yang paling baik sekali. Paling tepat sekali. Walaupun barangkali ada yang kurang tepat. Hak sengit-sengit lagu kita ni dah umur 5-60 ni, dia tak apa tepat dah. Tapi hak tu yang kita mampu buat pun. Sujud, Nabi suruh sujud atas 7 anggota. Kita sujud atas 5 saja. Tak cukup 7. Padahal boleh cukup 7. Tapi ijtihad kita pada ketika tu, sujud kita tu betul lah. Dia dengan Tuhan. Allah akan menentukan ya tidaknya semayang dia sah ataupun tidak. Boleh itu. Yang tu diijtihadkan oleh semua orang kita di mujtahid belaka dalam hal-hal yang semacam itu. Ada ijtihad yang di peringkat yang lebih tinggi. Ijtihad bukan untuk diri kita saja, tapi untuk mereka-mereka yang lain di sekeliling kita. Kita duduk kampung kita, kitalah yang tok lebay paling tinggi sekali. So kita kena ijtihad untuk diri kita dan untuk anak keriah kita. Kita berijtihad di peringkat negeri, mufti di peringkat negeri, dia kena berijtihad untuk penggunaan pemakaian oleh semua penduduk sebuah negeri. Kita di Malaysia, mufti satu Malaysia barangkali, dia kena berijtihad untuk seluruh penduduk Malaysia. Selagi ijtihad tadi tidak mencapai kata sepakat oleh seluruh umat Nabi Muhammad yang memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid mutlak, maka pada ketika itu kita masih tertakluk kepada ijtihad masing-masing. Ada kala betul, ada kala tak betul. Pandangan yang mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup, salah. Pintu ijtihad masih terbuka. Macam kes yang kita kata tadi, kalau dah tutup, habis nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita tengok tok-tok imam kita, maaf cakap mungkin tak ada di sini. Tok-tok imam kita yang ditimpa dengan penyakit was-was. Bila dia jadi tok imam, dia angkat sekali ya jadi. Tapi kalau dia sembahyang seorang dia 10 kali tak jadi lagi. Ada tak? Ada yang ditimpa dengan penyakit was-was ni, kalau dia sembahyang seorang-seorang dia 10 kali pun tak cukup lagi. Dia yakin bahawa takbir yang pertama hak tu yang paling baik sekali. Hak lain tu kurang baik daripada hak yang pertama. Lagi banyak, lagi kurang, lagi banyak, lagi kurang. Lama-lama ya tak ya berderah pilah. Betul tak?
Kalau dia jadi imam, walaupun tidak memenuhi kriteria yang biasa dia duk buat, dia terima juga, dia berderah juga. Dia takut hak belakang tu, orang belakang duduk komplain tu. Hati dia gedebuk-gedebuk, dia duduk tunggu komplain orang belakang, dia terus ke juga. Walaupun hak tu sebenarnya kalau dia seorang tak pakai lagi, kena buat lain lagi. Jadi ijtihad ni pada ketika-ketika yang diperlukan dan dengan kriteria yang kita sendiri cipta, kita sendiri faham. Wallahu alam, untuk tujuan amal ibadah boleh dilakukan. Tetapi untuk tujuan pemakaian umat, yang ni kena lebih tinggilah. Macam ijtihad imam-imam yang 4 mazhab, lebih pada 4 mazhab lagi, memang ijtihad mereka diterima pakai oleh umat. Yang tu memang bukan celeng-celeng orang yang nak boleh memenuhi kriteria yang semacam tu. Jarang-jaranglah. Tapi kita yang hidup di zaman kita kena buat kerja, kena berijtihad kalau kita menghadapi masalah-masalah yang memerlukan ijtihad, walaupun ala kadar sebagaimana yang kita ada. Kami di peringkat Majlis Fatwa Negeri Perlis, kita berijtihad dalam banyak masalah, dalam banyak hal. Tak ada dalil jelas daripada Quran, tak ada dalil jelas daripada hadis Nabi. Antara kita menggunakan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan masalah umat. Tetapi kalau ada dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi yang bersifat zanniyatud dalalah, maknanya pendalilannya tu bukan qat'i, dia zanni, bersifat zanni, yang ni masih boleh berijtihad. Dan kita boleh berbeza pendapat dalam satu-satu masalah, tetapi perbezaan pendapat jangan sampai menjadi perbalahan di kalangan para ulama sehingga menyebabkan orang ramai menjadi confused. Pendalilan yang bersifat qat'i, yang ni tidak ada ijtihad lagi. Tidak ada ijtihad. Sifat qat'iyud dalalah. Semayang sehari semalam yang diwajibkan 5 waktu, tetap 5, tak mungkin jadi 6, tak mungkin jadi 4. Tak mungkin jadi 6, tak mungkin jadi 4. Saya dengar cerita, orang tanya tapi tak tahu lah betul ke tidak. Di Perlis ni, kalau hari Jumaat, dia tak sempat semayang Jumaat di masjid, dia boleh semayang Jumaat di rumah. Betul kan? Orang tanya saya kata saya tak tahu. Setakat ni saya tak pernah dengar. Walaupun saya banyak berurusan dengan orang di Perlis, tapi saya tak pernah dengar. Jadi mungkin yang tu Datuk kena tanya Tok Imam ni. Kemudian yang kedua, sembahyang Jumaat ni juga boleh dilakukan oleh kaum wanita. Orang wanita boleh datang ke masjid sembahyang Jumaat, boleh. Bila dah sembahyang Jumaat, tak payah lagi sembahyang Zuhur. Sini wanita buat sembahyang Jumaat tak? Tak. Kalau nak datang, boleh datang. Masjid boleh sediakan tempat kepada mereka. Dan kalau dah sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang Zuhur lagi. Boleh tu? Setakat tu saja yang saya mampu jawab. Lebih daripada tu, wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Syekhna Abu Hisham Al-Fadhil Datuk Gaya Bakti Dr. Muhammad Razi bin Osman di atas pembentangan yang pertama dan juga sesi soal jawab yang pertama. Jadi majlis dengan ini saya tangguhkan dahulu buat seketika dan kita akan sambung kembali pembentangan sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Qadir bin Shahab selepas daripada rehat kita, yang mana saya akan sambungkan kembali pada pukul 11 suku insya-Allah. 15 minit. Tu pun tahu dah nak terlajak tu sebut